اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 46, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu, makna bakhil itu menegah, menegah barang yang mewajib akan dia akan barang oleh syarak. Itu bakhil, itu kikir, kedekut. Menegah daripada memberilah, daripada mengeluarkan. Menegah barang yang mewajib akan dia akan barang oleh syarak, oleh undang-undang agama. Undang-undang agama mewajibkan keluar zakat. Tiba-tiba tidak mengeluarkan zakat, itu dipanggil makna kikir, kedeku. Makna kikir, kedeku yang dicela pada syarak adalah menegah barang yang mewajib akan dia akan barang oleh syarak atau maru'ah. Atau maru'ah. Maru'ah ni panggil apa? Image. Tak? Maru'ah ni image ataupun apa ni, dia dalam kitab kadang-kadang maru'ah ni kemaluan, pada kemaluan, apa ni, air muka gitulah tak? Memang dalam kitab dia biasa sebut dengan kemaluan. Kemaluan ni bukan alat kemaluan tu, maknanya faham tak kemaluan ni? Maknanya kemukaan ke, yang mana syarak mewajibkan kita memelihara maru'ah. Syarak mewajibkan kita memelihara maru'ah, yang mana kita menjatuhkan maru'ah sendiri hukumnya haram. Sama telah pula kita menjatuhkan maru'ah orang lain, lagilah dilarang. Walaupun kita menjatuhkan maru'ah kita tu bukan perkara yang kita lakukan tu perkara yang diharamkan pada syarak sekalipun. Sebab maru'ah ni, panggil apa ni, image ni, terkadang seseorang ada image yang lebih. Seseorang ada imej yang lebih, imej agama lah terutama sekali, yang mana terkadang imej itu kalaulah jatuh, bukan hanya jatuh imej diri, terkadang jatuh juga imej agama tu. Mana ni, dia kadang-kadang orang ni orang biasa, imej dia biasa. Kalau orang yang imej tinggi dalam agama, orang yang berilmu, orang yang ada kedudukan dalam agama,
Di imej dia berbeza nak banding dengan orang biasa. Maka orang yang ada imej dalam agama ni, dia kena jaga dia punya imej dia, dari segi berpakaian, dari segi kelakuan, dia kena jaga belaka. Bukan pakaian yang menutupi aurah tu wajib awal-awal lagi dah, tu pakaian yang menutupi aurah. Hak tu hak tetap dah. Mana walaupun pakaian tu menutupi aurah, tapi dengan imej orang yang ada kedudukan dalam agama ni, berpakaian yang tidak sesuai dengan imej. Contoh ginilah, itu cerita imej orang beragama. Kita orang tua yang selalu duduk dengar, selalu duduk di masjid. Kita pula ayah haji. Imej dia tak sama dengan orang tua biasa-biasa ke sama? Kita orang tua yang melazimi masjid, berjemaah di masjid, melazimi kuliah agama di masjid. Ayah haji pula kita orang tua ni, imej kita tak akan sama dengan imej orang tua-tua lain. Jadi kita sebagai ayah haji yang ada imej dalam agama ni, kena berpakaian, berkelakuan yang mana kena jaga imej. Nak jaga imej ni lah, wajib kena berpakaian, berkelakuan yang seumpama, dia panggil yang seumpama, yang selayaknya. Ni wajib ni. Ada ni. Sebab di antara syarat orang adil, di antara syarat orang adil adalah orang yang berkeadaan yang seumpama, duduk dengan imej yang sepadan dengan dia. Kalau dia berkelakuan yang tidak seumpama, jatuh imej dia, maka dia bukan lagi orang adil. Nak terima sebagai saksi tak boleh dah. Pada ni kan syarat menjadi saksi ni kena orang adil, bersifat dengan adalah. Syarat adilnya Islam, balik apa semua ni, di antara syaratnya berkelakuan yang seumpama dengan imej masing-masing. Ada ni. Dia tak boleh buat lebih kurang dalam bab imej ni. Orang beragama tak adalah orang ada kedudukan dalam agama, ustaznya dianya, tok imamnya dianya, kena ada imej dia. Kalau kita berpakaian yang siapa tu? Itulah tok imam. Tok imam dah pakai pasal tu. Buat apa? Dia pakai luar pendek ke? Dah tutup aurah. Hak tutup aurah tu tetap dah, tapi sesuai dah kita sebagai seorang ustaz, seorang tok imam berpakaian seumpama tu. Tak sesuai, menjatuhkan maruah, haram. Kita tak boleh jadi saksi dah. Tak panggil orang yang bersifat dengan adil. Ini maruah. Penting tu kena jaga maruah. Ada ni. Walaupun yang kita buat tu bukan perkara yang haram pada syarak, tetapi tak sesuai dengan maruah imej kita. Yang mana wajib jaga imej, wajib pelihara maruah, menjatuhkan maruah hukumnya haram. Jadi sekarang ni menegah barang yang wajib akan dia oleh syarak atau maruah. Mana contohnya? Yang pertama seperti zakat dan nafkah isteri. Yang pertama ni barang yang mewajib akan dia oleh syarak. Barang yang mewajib akan dia oleh syarak. Hak yang pertamanya seperti zakat dan nafkah isteri. Tiba-tiba menegah daripada zakat, menegah daripada nafkah isteri yang wajib, maka orang ni orang yang bakhil, yang dicela pada syarak. Kita pembicaraan sifat kecelaan yang kelima, bakhil, kikir, kedekut dan kasih akan harta. Jadi bakhil yang dicela pada syarak,
Hak dibicara dalam sifat kecelaan adalah menegah daripada barang yang mewajib akan dia oleh syarak. Tu hak bakhil yang dicela pada syarak. Ini ke syarak ni kira kepada lughahnya, menegah daripada hak sunat pun dia kata kedekut dah juga. Tapi kita tak ni, kita bicara hak bakhil yang dicela pada syarak. Sebab itu sepakat ulama dicela. Adapun kalau bakhil daripada perkara yang sunat, di situ ada jugalah pandangan ulama mengatakan dicela juga. Makna sekarang ni bakhil daripada perkara yang diwajibkan pada syarak, ijma' atau haram, sifat kecelaan. Adapun bakhil daripada perkara sunat, khilaf ulama, ada kata dicela juga. Tapi pandangan yang muktamadnya, bakhil daripada sunat tidak dicela pada syarak, tetapi merugikan akhirah, tak akan dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ulama mengatakan bakhil daripada sunat pun haram juga, dicela juga. Tapi kalau bakhil daripada barang yang mewajibkan dia oleh syarak, ni ijma' ulama lah, haram dicela pada syarak. Jadi yang pertamanya seperti zakat dan nafkah isteri itu seperti. Mana ada lagi lah. Mana bakhil daripada kafarah contohnya. Bakhil daripada fidyah contohnya. Apa lagi? Bakhil daripada menolong orang yang betul-betul di dalam kesempitan. Sebab orang yang betul-betul di dalam kesempitan, kita menolong tu hukumnya adalah wajib. Kita menolong tu hukumnya adalah wajib. Kalau betul-betul orang tu dalam keadaan kesempitan sangat-sangat, tiba-tiba kita bakhil, itu pun dicela pada syarak. Ini cerita bakhil daripada harta yang dimiliki oleh kita. Adapun kalau kata bakhil daripada membayar hutang, hak tu tak panggil bakhil. Hak tu kita tidak kembalikan milik orang. Dia bakhil ni hak milik kita. Adapun kita tidak membayar hutang, hak tu memang bukan milik kita. Hak tu memang bukan milik kita. Cuma kita berhutang, kemudian kita berjanji kita akan kembalikan milik orang. Tiba-tiba tidak kembalikan. Hak bakhil ni hak milik kita. Zakat ni milik kita asal. Ada ni. Kemudian sampai nisab, syarat memerintahkan supaya mengeluarkan zakat kepada asnaf. Adapun kita bayar hutang ni memang bukan milik kita. Tapi kalau hak bukan milik kita, kita tak kembalikan, hak tu lebih berat daripada bakhil hak asalnya harta tu milik kita, daripada kita mengeluarkan zakat contohnya. Ada ni. Tu kira kita tidak kembalikan harta milik orang yang duduk di kita sementara dengan ada janji masa akan dikembalikan. Tapi kadang-kadang berat tak beratnya hak milik orang pun tidak dikembalikan. Hak ni hak asal milik kita, tetapi syarak mewajibkan kita menyempurnakan nafkah isteri. Tiba-tiba kita bakhil, kita tidak menunaikan nafkah isteri. Disebut isteri je di sini. Nafkah anak apa semua, nafkah isteri, nafkah anak tu kewajipan. Nafkah anak lah. Terkadang apabila sudah bercerai, nafkah anak
kewajipan atas bapak. Bapak hilang, awak tak tahu je. Macam mana dengan nafkah yang wajib ke atas ayah tadi ni kepada anak tu, anak dia. Di mana dia sudah bercerai dengan isteri dia, tapi tu anak dia. Nafkah atas ayah tadi. Hak ni. Hak banyak berlaku tau. Isteri tu dah bercerai, dah habis iddah apa, tak ada bahagian dah nafkah dia nya. Anak kedekut daripada nafkah yang wajib itu kikir bakhil yang dicela pada syarak. Itu contoh yang pertama. Dan yang kedua, mana yang kedua ni? Barang yang mewajib akan dia ni, seperti harta yang diberikan kepada penyair dia tu kurungan syair, tukang lagu lah, kerana menegah cercanya. Maknanya dia kalau dak uwi kepada penyair ni akan memburuk-burukkan dia, maka dia pun berilah bagaimana sebagai sagu hati supaya dia tidak memburuk-burukkan maruah kita, maka kita kena beri tu. Jangan bakhil daripada seumpama tu. Sebab apa? Kita wajib pelihara kita punya maruah. Jadi macam bayar sini dah. Bagi sagu hatilah ke dia. Jangan dia dia syair masa Nabi SAW ni ialah tukang lagu. Penyair yang membela Nabi SAW. Ada penyair yang hija dia nak menjatuhkan Nabi SAW. Kalau penyair di kalangan sahabatnya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Itu dia antara tukang penyair tu yang nak mengangkatkan Nabi SAW. Di masa dululah penyair tu penting. Masa kita sekarang ni hak tukang tulis FB ya apa? Hak tukang angkat orang, hak tukang jatuhkan maruah orang dah gitu. Syair-syair tak main dah. FB ya dah. FB lah yang berperanan mengangkat seseorang. Ya dak ya pun dak kira. FB lah yang menjatuhkan seseorang. Perkara tu sebenar ke tak pun tak tahu lagi. Terkadang terangkatlah nama seseorang kerana FB lah, tapi seseorang tu tak sebenar pun. Terkadang kerana FB juga jatuh maruah seseorang, padahal seseorang tu tak ada salah pun. Bukan lagi sekarang ni lah. Di sabab peringkat kita kena keluar harta untuk supaya penyair tadi tu tidak menjatuhkan maruah kita. Itu pun di antara barang yang diwajibkan. Kena jaga maruah kita, jangan kedekut. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir, dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada maruah. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia mereka tadi ni kikir. Makna apa sini? Dia nafkah isteri ni cukup-cukup je. Tak ada lebih dah. Kalau kita bicara bab tajuk nafkah dalam pembicaraan robok munakahat, tak ada tajuk nafkah, tak banyak mana nafkah sebenarnya. Pada ni hak di kita ni lebih dah hak tu pemurah sangat dah. Dia orang lelaki ni tak tahu sebenarnya hak kewajipan nafkah tu setakat mana aja. Ada ni kewajipan nafkah tu setakat mana saja hak menjadi kewajipan.
Orang perang pun tak tahu sebenarnya setakat mana sebenarnya yang suami wajib wi ke dia. Dia ingat ke suami wi ke dia belaka, dia tukar pegang, jadi harta benda dianya. Dah ada ni. Cuma cerita bab nafkah qada wajib ni kita kena faham realiti pula. Realitinya macam mana? Realitinya isteri duduk saja. Orang apa? Goyang kaki, orang duduk saja, orang apa? Hanya bersiap untuk menanti suami saja. Anak urusan suami. Tukang cari anak, suami cari pembantu rumah. Isteri tak sentuh. Goyang kaki, mempersiapkan dirilah, jaga body tu je. Tak ada dah. Nafkahnya koda-koda saja. Ni isteri segala-gala. Kira-kira kat mana tu? Hak ni kiranya hak asal. Hak asal. Hak mana? Isteri memang duduk saja. Sebab rumah tangga kewajipan suami. Bagaimana? Kita sudah ditolak ansur. Isteri ambil tugas suami, suami pula beri nafkah yang lebih. Gitulah. Faham tak ni? Sebab itulah sekarang walaupun isteri tidak bekerja, dia ada harta sepencarian. Faham tak? Harta sepencarian. Kematian suami sebelum diparaikkan sepencarian dahulu kepada isteri. Kemudian barulah bagi pusaka, isteri pula ada bahagian pula. Tapi asalnya harta sepencarian ni, kalau zaman dulu lah, kalau pergi cedung, sekelaminnya cedung, tu ada harta sepencarian. Cedung apa kata? Sawah padi tu lah cedung. Kalau kata ginore, sekelamin lah ginore. Ada ni. Sungguh orang dulu kadang-kadang kuat hak isteri daripada suami buat kerja. Mana apa ni? Ni membanting tulang apa panggil? Membanting tulang tau. Mana sama-sama laki bini sama naik. Sama naik. Ada harta sepencarian. Tiba-tiba yang cari nafkah hanya suami. Kenapa ada timbul sekarang harta sepencarian? Sebab sama-sama kerja. Kerja suami di rumah, isteri yang ambil alih untuk menyenangkan suami cari nafkah di luar. Jadi kira sama-sama kerja. Jadi suami boleh buat kerja di luar, dapat pendapatan, itu dibantu oleh isteri yang buat kerja suami ketika di rumah. Itu timbul harta sepencarian. Di asal harta sepencarian sama-sama membanting tulang. Di sini sama-sama membanting tulang. Cuma suami di luar, isteri mengambil tugas kerja suami di rumah. Hak tak ada harta sepencarian, suami isteri ni goyang kaki saja, tak sentuh apa pun. Maka nafkahnya qada sedikit sahaja. Makan ada qada-qada dia lah. Makan pakaian setahun selah dua lah, qada tu je. Qada tu sahaja. Kemudian makanan pula, dia ada beri berapa-berapa sukatan, lebih daripada sukatan, isteri kena simpan. Sebab nanti kalau isteri sakit, kena pakai hak lebihan daripada makanan tu. Kalau isteri beranak pun kena guna duit hak lebihan daripada hak nafkah makanan tu. Hak dalam kitab. Hak mana? Isteri yang hanya goyang kaki saja. Adapun isteri sekarang kerja kadang-kadang lebih berat daripada suami lagi. Yang mana? Isteri ni sama-sama keluar kerja, balik buat kerja di rumah pula, suaminya netang je. Ada gitu. Kan gitu kan? Bukan sekarang ni keluar kerja dua-dua. Balik rumah, kerja rumah seorang je. Seorang tu berehat. Kan? Kira-kira isteri lah hak lebih banyak kerja sekarang. Kalaulah kata isteri yang tak kerja luar pun, pagi-pagi dia bangun dah.
Orang lain tidur belaka, dia kokah di dapur. Tak boleh nak tidur pun laginya. Tengok. Sini lainlah kiraan. Tu timbul harta pencarian. Lepas tu bab pendapatannya macam mana. Asalnya balik dalam kitab fiqh. Nafkah isterinya kodo-kodo je. Isteri hak mana? Hak tak kerja buat pun. Hak asal. Jadi hak asal lah ni. Maknanya suami ni dia tak beri kepada isteri dia sesuatu makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib. Tiada dinamakan. Ya, kikir nak kikir dah tu. Sebab apa? Hak qada wajib diberi, tapi qada wajib sungguh-sungguh. Tak lebih sikit habuk pun. Tidak dinamakan ia kikir. Tak kedekut dah tu. Tak bakhil yang dicela pada syarak. Dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada maruah. Jadi maknanya kalaulah suami itu beri nafkah ngam-ngam, tak lebih pun sesuatu makanan, tak dinamakan kikir, kedekut, bakhil, dicela pada syarak, tetapi tidak dipanggil sakhi, orang yang pemurah. Orang pemurah ni mana pula? Yang memberi barang yang lebih atas yang wajib. Faham tak ni? Jadi maknanya diberi ngam-ngam dengan nafkah yang wajib, tak panggil kikir, tak panggil bakhil, tapi panggil sakhi, pemurah. Tak. Tak panggil sakhi, tak panggil pemurah. Pemurah ni yang beri lebih daripada qada wajib. Baru panggil pemurah. Sebab bakhil sifat kecelaan, sakhi sifat kepujian. Hanya semata-mata dia mengeluarkan kadar yang cukup wajib, qada wajib saja, hanya tidak dinamakan kiki. Tapi tak panggil orang yang pemurah. Tak panggil orang yang pemurah. Nak panggil orang pemurah, dia kena beri barang yang lebih atas yang wajib pada syarak. Kena beri lebih itu. Barulah tu dipanggil pemurah. Maknanya kalau sekadar mengeluarkan yang wajib, lepas nama bakhil je. Tak dapat nama pemurah. Macam kita lah, contoh. Hak wajib-wajib je kita buat. Panggil orang-orang yang benar-benar taat. Taat lah kita kata. Tapi bukan benar-benar taat. Hak benar-benar taat ni perbanyakkan hak lebih, hak sunat, hak tuntutan yang longgar, tuntutan yang lebih tu. Tu barulah panggil orang taat sungguh. Qada wajib lah. Tak panggil orang derhaka lah. Orang baik lah. Tapi betul-betul baik. Ada. Hak betul baik, hak lebih kan? Hak ni hak beri lebih ni sunat. Nak panggil pemurah, hak sunat ni lah. Mana kalau kepada hak pemurah di sini, kita ni suami ni lebih dia pemurah dah lah panggil dia nya. Dah, lebih dia pemurah dah. Kadang-kadang hak pegangnya, hak isteri lah pegangnya. Suami pula yang minta. Tu lebih dia pemurah dah tu. Itu atas tolak ansur masing-masing lah. Atas tolak ansur masing-masing. Dia nak dapatkan sifat pemurah ni, nak dapatkan kedudukan pemurah ni, hak ni lah yang kita nak. Bukan hanya tidak dinamakan orang tu orang yang bakhil. Kita nafkah cukup, kita tak lebih pun. Tak panggil kikir dah, tak panggil bakhil dah, tapi panggil pemurah ke dah? Tak jadilah. Dia nak duduk di tangga pemurah. Sebab apa? Sebab as-sakha, Nabi kata syajaratun tanbutu fil jannah fala yalijul jannata illa sakhiyun. Syakha pemurah ni satu pokok yang tumbuh di syurga, dan tidak masuk akan syurga melainkan orang yang pemurah. Jadi kalaulah nafkah wajib tu qada wajib saja, tak panggil pemurah. Hanya tidak dinamakan kikir sahaja,
hanya tidak dinamakan kedekut saja, tak naik mana ni pangkat pemurah. Sakhiyun itu pangkat pemurah. Jadi maknanya bakhilnya tidak, pemurahnya tidak, gitu. Sifat celanya tidak, sifat baiknya pun tidak. Dan sekarang ni tidak beri akan isinya akan sesuatu makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tak dinamakan kikir dah, sebab dia sudah mengeluarkan qada yang wajib. Tapi adakah dipanggil pemurah? Pemurah, pangkat pemurah ni memberi barang yang lebih. Panggil pemurah. Jadi kalau ngam-ngam lepas daripada bakhil tapi tak naik pangkat pemurah. Dan bahawasanya itu bicara makna kikir. Dan bahawasanya ni atau pada kata ketahui olehmu, bahawasanya makna kikir. Dan bahawasanya obat bagi kikir itu untuk menghilangkan penyakit kikir, penyakit kedekut ni, dicampur pengetahuan, ilmu dan pekerjaan, iaitu amal. Jadi dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, selepas bicara sifat-sifat kecelaan, cerita pula punca bagi tiap-tiap sifat kecelaan, kemudian dia akan datangkan pula macam mana untuk menghilangkan sifat kecelaan. Ada gitu kaedah dalam kitab ni. Macam mana obat untuk menghilangkan sifat kecelaan yang dicela pada sifat kikir yang dicela pada syarak. Dan bahawasanya obat bagi kikir itu, obat bagi kikir ni obat bagi menghilangkan lah, bukan obat nak jadi kedekut, bukan. Macam kita gitulah, obat demam. Obat demam ke obat nak menghilangkan demam? Obat demam, maka obat ni demam lah, gitu. Dah obat demam. Obat demam mana obat untuk jadi demam? Ke mana? Obat demam, obat nak suruh jadi demam. Dah obat demam, obat untuk menghilangkan demam. Obat bagi kikir ni obat bagi menghilangkan kikir. Bukan obat nak jadi kikir, bukan. Dan bahawasanya obat bagi kikir itu ni bagi menghilangkan kikir itu dicampur pengetahuan, ilmu dan pekerjaan amal. Dua, ilmu dan amal. Campur dua ni lah untuk menghilangkan penyakit kikir kedekut yang dicela pada syarak. Adapun pengetahuan, cerita ilmu dahulu. Adapun pengetahuan, maka bahawa mengetahui engkau mengetahui ni dengan yakin akan seksa pada hari akhirat bagi orang yang kikir dan dicela manusia di dalam dunia. Mana orang yang kikir yang dicela pada syarak, menegah daripada barang yang mewajibkan dia oleh syarak, hak ni seksa pada negeri akhirat. Ni seksaan di negeri akhirat. Hak dalam ayat bal ni sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, yang akan apa ni? Yang akan yang akan dibelenggu. Mereka itu akan barang yang bakhil mereka itu dengan barang pada hari kiamat. Ni hak sesaan pada hari kiamat, di hari akhirat bagi orang yang bakhil, kikir, kedekut yang dicela pada syarak. Hak kewajipan ni. Jadi ilmunya mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat kepada orang yang bakhil, orang yang kedekut, dan dicela manusia di dalam dunia. Sebab bakhil ni dicela oleh manusia di dalam dunia. Sebab orang yang bakhil terdahulu kan
Didatang dah hadis yang terdahulunya, orang yang sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pemurah hampir daripada Allah, hampir dengan manusia, hampir dengan syurga, jauh daripada neraka. Orang pemurah mana ni? Hak lebih daripada hak qada wajib. Orang pemurah mana ni? Sedekah yang disunatkan. Orang yang banyak infak pada jalan agama. Hak ni hampir dengan syurga, jauh dari neraka. Sebaliknya, orang bakhil ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Manusia pun tak suka, manusia pun cela. Ba'idun minal jannah, jauh daripada syurga. Qaribun minan nar, hampir dengan neraka. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Dan orang yang jahil, yang pemurah, lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang kuat ibadah tapi bakhil. Bicara hadis terdahulu. Dia orang bakhil ni akhirah kena seksa, dunia dicela oleh manusia. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur, dan hanya senya yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Mana amal yang baik seperti bersedekah, mana amal yang jahat dan kikir. Amal yang baik, banyak sedekah, akan bersama engkau di dalam kubur. Adapun amal yang jahat, kikir, bersama dengan engkau dalam kubur. Adapun harta tidak bersama dengan engkau ke dalam kubur. Kan dalam hadis, kan kita masyhur hadis tu, yatba'ul mayyita salas. Apa ni? Mengikuti akan mayat 3. Mana 3-nya? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga ikut ke kubur, harta dan juga amal. Summa yarji'u isnani. Kemudian kembali 2. Mana 2-nya? Ahluhu wa maluhu. Keluarga balik, harta balik, lepas tu wa yabqa wahidun, kekal satu je. Mana? Amaluhu, amal kekal dalam kubur. Harta tak turut kita. Harta tak turut kita. Harta tidak akan bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur. Hanya menyertai akan dikau dalam kubur engkau itu segala amal engkau baik ataupun jahat. Kalau boleh, harta pun nak masuk dalam kubur juga. Boleh nak masuk dalam kubur. Duit boleh nak masuk dalam kubur. Tapi duit hak bakar tu lah, duit palsu tu. Kan ada kan? Nak suruh belanja lepas dia mati, duit palsu tu. Kecek kata, duit sebenar. Lepas tu bakar pula, apa nak bakar pun dah kubur tu, biar melangkat kawan gali. Boleh tak? Bakar, duit palsu dia bakar. Mana ni kita maklum belaka. Ni kita maklum belaka ni. Ni mengetahui ni, yakinlah harta tidak akan bersama dengan engkau dalam kubur. Yang bersamanya amal ibadah, sedekah contohnya, amal kebaikan, sedekatun jariyah. Itu bukan kata bersama, berpanjangan, bertambah-tambah. Dia bukan hanya bersama. Yang bersama dengan kita amal ni hak kita buat masa hidup. Tapi sedekah jariyah ni bukan kata hak bersama hak amal masa hidup, pahala akan bertambah-tambah. Kita bersama ni hak kita bawa hak amal kita buat sendiri. Adapun hak pahala sentiasa datang. Waladun salihun, sedekatun jariyah. Ni
Bukan kata bersama, bahkan akan berpanjangan, pahala bertambah kepada kita di alam kubur. Harta yang kita jadikan sebagai bekal akhirah, harta yang akan menjadi milik kita yang sebenar-benar. Harta yang kita infak itulah menjadi milik kita yang sebenar-benar. Harta yang duduk di tangan kita itu mati sahaja sudah bukan milik kita. Bukan milik kita dah. Nak ambil daripada harta kita untuk pengurusan jenazah kita, ada hak dia. Tak boleh lebih-lebih. Nak buat lebih-lebih apa semua, kena minta izin tuan punya harta yang baru, iaitu pewaris. Ada ni. Tak boleh nak suka-suka. Kita nak membelanjakan duit si mati suka-suka. Tak ada dah duit si mati. Hanya koda untuk pengurusan jenazah. Nak berlebih-lebihan tak boleh, sebab bukan milik si mati dah. Si mati dah atas rumah lagi tu, bukan milik si mati dah. Bahkan disunatkan segera keluarkan si mati daripada rumah untuk hantar ke kubur. Sunat segera. Jangan tangguh-tangguh. Sunat segera. Mati je, cari orang mandi, cari tukang kapal, cari gali kubur, selalu dah. Hak tu hak kewajipan kitanya, hak tanggungjawab kita. Dah sudah mikirlah hak nusapa pukul berapa, hak jauh nusapa pukul berapa. Tak ada dah bahagian tu. Kita akan utamakan bahagian jenazah. Tak ada dah bahagian hak jauh-jauh tu. Atau atas nasib sempat ke tak sempat. Sebab apa kata segera keluar daripada rumah tu, segera ke kubur. Kalaulah si mati ni orang bahagia, nak segera hantar kepada Raudhatun min Riyadil Jannah, kebun syurga. Segera. Jangan tangguh. Kalaulah si mati ni orang celaka, nak segerakan keluar dari rumah kita ni orang celaka. Bila pergi ke kubur, jadi hufratun min hufarinar, lubang dari lubang neraka. Gitu. Manapun sunat segera. Bahagia kerana nak pergi tempat dia. Celaka kerana nak pergi cepat dia keluar daripada rumah ni. Bukan milik dia dah ni. Keluar orang celaka segera daripada rumah tu. Mana bukan milik dia dah, bukan harta dia dah. Mana harta milik yang sebenar, hak disimpan untuk lepas dia mati. Bukan simpan dalam bank tu, simpan untuk lepas dia mati. Itulah simpanan yang sebenar. Hak simpan dalam bank tu tak ada dah lah tu. Ada ni. Tak ada dah bagi yang tu. Hak orang belaka dah. Hak ni hak biasa Tugu saya buat ceramah dah. Tugu sebut semua. Kita ni kadang-kadang punyalah siang malam suku sembang. Suku sembang. Kita sebut macam mana? Suku sembang tau. Suku sembang ni. Perlu tak pernah kering di tubuh kita ni. Tak sempat pun nak menempati kehidupan dengan harta yang banyak yang kita cari siang malam tu, mati. Akhirnya harta yang dapat daripada suku sembang kita tu, penat lelah kita tu, akhirnya dinikmati oleh dinikmati oleh ayah tiri anak, dia kata. Ayat itu saya biasa sebut. Kita punyalah cari harta, nak banyak harta, nak senang hidup ni, tapi kita dia pun tak sempat nak menikmati harta. Mati kitanya, akhirnya harta tu dinikmati oleh ayah tiri anak. Kena ayah tiri anak? Kena ada ayah tiri anak tau. Isteri kita pun berkahwin dengan lelaki lain. Lelaki tu pula lah yang akan berselelainan dengan harta yang tukang cari tu. Tak ada nak menikmati pun. Duduk dalam kubur, bekal pun tak ada. Hati yang ditinggalkan boleh kepada ayah tiri anak. Ke mana? Lepas tu kita nak infak semua. Kalau ada dalam simpanan kita sekalipun, kita letak niat molek. Anak-anak kita didikan agama molek, hak kita simpan ni untuk kemudahan anak-anak, biar dia buat amal ibadah mudah. Hak tu.
Tapi nak letak niat kita tu payahlah kita simpan ni untuk diri kita. Kita nak tengok, nak bilang, nak tengok. Bila ni tak ada buku bank dah pun tau. Nak tengok macam mana ni? Ni ada tu hak ni. Hak dalam internet tu ada kan? Kan dulu kan dia buka buku bank. Orang zaman dulu buka peti, yang buka peti tengok banyak. Kemudian orang tengok buku. Sekarang ni buku tak ada dah. Tahu? Tak ada buku kan, dakwi dah buku. Mai dakwi dah. Saya boleh bagi buku. Saya pergi di bank, dia bagi buku saya. Dia kira orang tua orang kali. Orang tua bagi buku lah. Dah kita nak buku semacam. Dia kata kena ni internet banking tu. Allah kata payah tu nak buku. Mana apa? Tengok buku-buku. Banyak. Gitu je lah. Bukan kata biar harta banyak, tinggal untuk anak-anak nak belajar agama, nak jadi untuk wak amal muda. Kalau tak niat molek, lepas tu didik anak dengan agama yang sempurna, bekal akhirat. Tapi kadang-kadang kitanya lebih kepada nafsu kita sendiri, yang mana harta tu tidak akan mengikuti kita ke dalam kubur. Yang mengikuti kita dalam kubur hanyalah segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Yang baik seperti bersedekah, yang jahat dan kikir. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberi ia ya Allah akan dikau daripadanya, daripada milik Allah ni, supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah untuk bekal akhirah. Harta tu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ayat kursi itulah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, gitu. Nak baca tengah gini tak apa nak betul. Mana lahu ma fis samawati wal ard. Gitu dah. Milik Allah Taala. Hak ada di langit, hak ada di bumi, ada di langit. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah, barang yang ada di langit dan barang yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Cuma Allah letak di kita jadi milik sementara bagi kita, supaya kita gunakan harta tadi untuk bekal akhirah kita, bukan milik kita yang sebenar. Sebab itulah Allah Ta'ala perintah infak, bukan infak daripada milik kita. Allah Ta'ala perintah wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah kamu daripada harta yang kami rezekikan akan kamu. Harta hak Allah minta infak ni, harta hak Allah Ta'ala rezeki kan. Allah tak minta pun harta hak bukan Allah rezeki kan. Yang Allah minta supaya infak harta yang Allah rezekikan. Dah ada dah harta kita yang bukan rezeki daripada Allah? Semuanya rezeki daripada Allah. Hak tu Allah minta. Hak tu Allah perintah supaya infak akan harta yang kami rezekikan akan kamu. Sebab apa? Harta yang Allah perintah infak, harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berizeki sebagai milik sementara kepada kita, untuk supaya kita gunakan pada pekerjaan yang berfaedah untuk bekal hari akhirah. Ini di antara ilmu untuk mengobat penyakit kikir kedekut yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.